Sebab itu Anwar kata kesalahan peribadi dia mudah maafkan. Tetapi jangan sakau hak rakyat. Saya tidak ada kuasa untuk memaafkan kalau kamu mencuri hak rakyat. Sebab itu Daim, dia tak peduli kamu bermata satu ke, kamu berjalan kursi roda ke, kamu datang mahkamah dengan merangkak, menerap ke, tak peduli saudara. Tak peduli sebab selagi kamu tak pulangkan duit rakyat, kamu harus terima hukuman. Sebab rakyat Malaysia dah lama menderita. Hari ini baru kamu kata rakyat harus bangkit lawan rejim Anwar. Dahlah kamu menyakau. Kamu minta rakyat bangkit pula lawan Anwar. Saya nak bagi tahu saudara, sewaktu kita menderita 33 bulan di bawah kerajaan PN, ketika rakyat ramai mengangkat bendera putih, nak makan susah, susu anak tak boleh beli, nak bekerja, lockdown, darurat dan sebagainya, ramai berhenti kerja, ramai yang bunuh diri kerana tekanan hidup. Yang tak bunuh diri, kita orang Islam ni nasib baiklah kita ada sedikit iman. Islam melarang kita, mengharamkan kita bunuh diri. Kalau dalam Islam itu mengharuskan bunuh diri, saya rasa ramai orang Islam akan bunuh diri. Tapi sebab kita ada iman saudara, sebab ada iman sedikit, itulah yang menyebabkan kita tidak lagi sampai pangkat bunuh diri. Tapi kita angkat bendera putih, nak bagi tahu orang, aku susah, aku nak makan, anak aku nak makan. Kalau kita tua tak apa saudara, tak makan, kita boleh niat puasa je. Tapi takkan nak paksa anak kita yang 5-6 tahun itu berpuasa. Dia menangkat yang menyusu macam mana? Sebab itu angkat bendera putih. Malu tak malu berkena angkat saudara. Negara kita susah. Betul, zaman Jepun dulu pun susah. Tapi tak sampai angkat bendera putih. Zaman Jepun dulu susah, kita boleh makan ubi kayu. Zaman Jepun makan ubi kayu saudara. Tapi zaman sekarang, mana yang cari ubi kayu? Ubi kayu pun mahal. Nak tanam pokok kayu macam mana? Duduk rumah perumahan, rumah pangsa, rumah. Macam mana ubi kayu? Last kali angkat bendera putih, nak makan. Ada tak NGO ataupun ada tak Daim atau anak-anak dia datang bantu ketika itu? Bantu kita. Ketika kita tengah rebah ketika itu. Waktu rakyat Malaysia rebah ketika itu. Ada tak keluarga Mahathir, keluarga Daim sendiri datang bantu hantar kepada orang Melayu? Terutamanya. Tak ada saudara. NGO lah. Kita ambil sumbangan sikit seorang, hantar. Ketika itu slogan rakyat bantu rakyat. Bantu. Daim masa itu dengan keluarga dia senang lenang. Dia tak peduli. Dia tak peduli rakyat Malaysia, orang Melayu nak jadi apa. Mahathir pun tak berbunyi. Masa darurat, masa lockdown, Mahathir tahu happy dengan anak dia. Kau boleh kerja, kau tak boleh kerja, kau dia ada rumah, duit dia ada. Dia tak peduli. Dia tahu rakyat sampai menyembah kerajaan nak minta duit tabung, keluarkan duit tabung ke KSP berkali-kali. Ada Mahathir komplain. Ada Mahathir beritahu Muhyiddin letak jawatan sebab kamu gagal, rakyat dah tak ada duit ni, takkan nak kau tabung. Rakyat dah mati satu hari beratus-ratus. Yang bunuh diri banyak ni, Muhyiddin letak jawatan. Ada dia kata tak ada saudara, dia tak sebut. Dia tak sebut. Sebab apa? Sebab Muhyiddin tak usik anak dia. Sebab Muhyiddin tak kacau dia. Sebab Muhyiddin tak usik kroni-kroni dia. Sebab itu dia tidak bercakap satu apa pun. Walaupun rakyat susah. Daim pun macam tu. Waktu dia segar bugar waktu itu, dia bukan berkursi roda waktu itu. Masa kita PKP, Daim tak berkursi roda. Segar bugar. Dia baru ni je, dia masuk hospital saudara. Apabila nama dia disebut dalam mahkamah, apabila nama dia disebut oleh SPRM, barulah dia sakit. Sebelum ni segar bugar. Waktu kita jatuh, waktu kita tumbang, waktu kita rebah, Mahathir dengan keluarga dia, Daim dengan keluarga dia tak ambil tahu pun. Hari ini bila dia pula nak rasa nak rebah, bila Mahathir dan keluarga dia rasa nak rebah, Daim dan keluarga dia rasa nak rebah, dia minta kita bangkit untuk bantu dia. Bangsatlah bagi sesiapa sahaja yang bersimpati dengan perompak dan penyamun dalam negara kita ini. Itu hikmah Tuhan tunjuk supaya kita berfikir saudara. Kalau kita bijak, kita berfikir, waktu aku susah, mana puak-puak ini? Waktu mereka nak rebah, waktu mereka berada di atas kursi roda, dia seru rakyat untuk bersama dengan dia. Betapa bangsatnya kalau ada yang terpengaruh dengan orang seperti ini. Ini saya nak bagi tahu. Dan saya peringatkan. Cukup-cukuplah diperbodohkan.
Daripada diperbodohkan oleh Papa Gomo, Mama Gomo, ya, Papu Sarbu Sing apa semua ni berjanji yang kamu diperbodohkan pula oleh Mahathir, diperbodohkan oleh Daim. Apa nak jadi kamu? Saya jadi manusia lah, jadi kambing lebih baik. Dan hari ni habis, game over. Agong dah bertukar. Persilakanlah antara memorandum pula Agong baru. Mana tahu kok Agong baru tu suka pula dia cirit jadi Perdana Menteri. Try lah. Bawa Mahathir tu sekali. Cuba pula Agong baru test power Agong baru, try. Besok pagi dia start buat kerja, kan? Besok pagi pun boleh. Ataupun lusa, ataupun nak tunggu hari Jumaat. Tak apalah, tunggu hari Jumaat. Pergi bawa memorandum pada istana. Nak tengok. Hari ni dah habis dah. Patutnya pagi tadi peluang kamu yang terakhir untuk serah memorandum. Pagi tadi. Dia masih lagi Agong. Pagi tadi sepatutnya kamu tak perlu nak duduk pintu pagar istana macam anjing kurap. Ya, macam orang minta sedekah kat pintu istana. Pagi tadi Agong dah keluar pada istana. Ya, pagi tadi pergilah serah sebelum dia bertolak nak terbang ke Pahang. Mana tahu kan, kamu serah memorandum pagi tadi supaya Anwar tak jawatan, nanti Muhyiddin jadi Perdana Menteri, atau tak kisahlah Samsuri ke Haji Hadi ke jadi Perdana Menteri. Manalah tahu pagi tadi kalau kamu hantar memorandum tu, Agong beritahu apa? Sekejap ya, saya tangguhkan dulu penerbangan saya dekat Pahang, untuk balik Pahang. Jadi sementara saya belum balik ni, kita balik ke istana untuk kita nak laksanakan upacara sumpah letak Muhyiddin sebagai menteri. Manalah tahu. Tak cuba, tak tahu. Itulah peluang terakhir kamu sepatutnya gunakan. Sebab kamu dah selama ini kamu kata kat penyokong kamu, Agong dengan Mahathir kancing. Kan? Minum teh, tengoklah kerusi Mahathir. Tinggi dia kata. Sama tinggi kerusi dia dengan kerusi Agong. Dan Mahathir ni dengan Agong dia ada perancangan. Dia ada perancangan. Tunggulah, sabarlah. Sebelum 30 ni dia kata akan berlakulah peranan kuasa. Itu kamu beritahu penyokong-penyokong kamu. Maka penyokong kamu pun percaya. Ada yang dah buat dah bayar nazar dah awal-awal. Berpuasa seminggu, berpuasa 3 hari, buat awal-awal. Sanggup berlapar tu, kan? Bayar nazar. Oh ya, Agong setujulah 30 hari bulan. Sudah 30 beralih kerajaan. Ada penyokong yang dah menazar, yang dah botak kepala. Dah botak kepala, saudara. Kan? Nak tunggu tumbuh lambat lagi. Saya tunggu ni bertahun ni tak ada tumbuh ni. Ada dah botak kepala, saudara. Sebab dengar cakap Papa Gomo. Dia cakap Bapu Kari. Ada yang malam tadi dia kata okey, last perayaan kerajaan, kan, Agong akan tukar Perdana Menteri. Ada yang malam tadi sujud syukur, nak tunggu pagi ni ubah kerajaan. Sujud syukur daripada lepas solat Isyak, dia sujud sampai waktu subuh, dia sujud hitam dahi ni. Dan pagi tadi Agong siap puji lagi, kan. Semalam kan saudara tengok majalah 3, kan, dia luahkan sebenar perasaan dia. Bukan laporan wartawan, daripada mulut dia. Bagaimana dia menyokong kepimpinan Anwar. Dan dia bangga dia jadi mengakhiri sebagai Agong di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim. Dan dia kata tak payah langkah-langkah, dah cukup lah, tunggu pilihan raya lah, dia kata. Dan dia cerita juga dia tidak ada di Dubai waktu itu. Secara terus terang Agong bercakap, bukan laporan wartawan, saudara. Bukan laporan Papa Gomo, bukan laporan Sarbu Kari, bukan laporan Arya Putra. Daripada mulut Agong sendiri, dia mengulas tentang langkah by langkah. Langkah demi langkah, semuanya gagal. Angan demi angan, semua berkecai. Selamat tinggal, wahai lebay-lebay. Macam tu lah. Agong pun cerita dia tak ada kat Dubai. Masa langkah berlaku, jangan kaitkan dia. Tapi sebelum ni, dia orang kata Anwar mendahaka Agong. Anwar kata ada parti politik nak merasuah Agong. Dah mana dia kutip, kita tak tahulah, saudara. Ya? Kalau saudara baca kenyataan Anwar tu, dia tak kata pun ada orang rasuah Agong. Yang kamu terasa ni pasal apa? Anwar kata, kalau ada duit 500 juta ke, 700 juta ke, bagilah kat fakir miskin. Itu je Anwar nasihatkan. Ya? Yang kamu melompat-lompat Mahathir, melompat-lompat Habib, melompat ni pasal apa?
Pasal apa? Yang sakit, ya, dengar orang cakap macam tu, masuk IGN, lebih hadi masuk IGN. Mahathir pula jadi anjing duduk tepi istana. Yang Daim pula terus masuk hospital. Kenapa ni? Apa masalah kamu ni? Apa masalah kamu? Ada buat laporan polis. Si Musibat tu macam tu juga. Sepatutnya istana buat laporan polis kepada Anwar kerana menuduh raja menerima rasuah. Kau ingat istana tu bodoh? Istana yang baca kenyataan, dia pun tahu apa yang Anwar tulis. Kamu tu Musibat bodoh. Sebab tu saya kata tak layak dia panggil cikgu. Bodoh sangat. Nak baca kenyataan Anwar tu pun tak faham. Yang patutlah jadi penjilat kepada puak-puak PN ni. Penjilat kepada Azmin ni. Patutlah. Jadi saudara, jangan kita sama level dengan mereka. Sekarang dah game apa? Setampang dah balik. Janganlah petang ni pula buat rombongan pula pergi ke Istana Pekan tu. Nak hantar memorandum juga. Nak juga usaha kan. Mana tahu puak-puak ni bukan kira ni. Cuma saya nasihatkan. Kalau nak cuba, boleh. Cuba try test Agong baru ni. Besok pagi dia mulakan tugas. Besok pagi dia masuk pejabat. Kan? Mungkin besok pagi sibuk sikit. Pasal dia baru ambil alih kan. Datanglah lusa. Esok ke lusa ke. Hantar memorandum. Try Agong baru ni. Bawa Mahathir sekali. Sebab Mahathir ni kabarnya hebat. Dia boleh ambil alih kuasa raja. Dia pernah ambil kuasa raja melalui pindaan perlembagaan. Hebat dia. Maknanya kalau dia boleh ambil kuasa raja, bermakna dia hebat. Jadi bawalah dia. Besok jumpa Agong Tanjung. Kita tengok apa yang akan berlaku. Apa yang terjadi. Try bawa besok. Musibat datang sekali, Papa Gomo datang sekali. Saya takut kamu datang ke istana tu tak balik-balik dah je. Tak balik-balik pula saudara, masalah juga kita. Kan? Masalah juga. Tapi nak cuba boleh. Jadi saya beritahu walaon ke walabot, ya. Jangan berputus asa, ya. Esok masih ada. Bukan tiada esok bagimu. Esok masih ada. Ya. Yang penting berusahalah cara baik, bertawakal dengan Allah. Kita dulu puluhan tahun kita boleh bersabar, saudara. Kami dulu puluhan tahun kami bersabar. Walaupun kerajaan yang kami ada dikhianati, dirampas, ya? Bukan melalui sistem pilihan raya, dikhianati. Tapi kami boleh bersabar. Kami boleh bersabar. Kerana kami percaya bahawa Tuhan tetap akan bersama dengan orang yang benar. Sampai hari ini Tuhan bantu kita. Lagi banyak kamu fitnah PMX, ya, bertambah anggota ahli-ahli kamu yang menyokong PMX. Lagi banyak kamu membuat majlis baca doa laknat, ya, buat program konon selawat, konon-konon yang panggil orang untuk berselawat atas Nabi. Penuh stadium. Kamu gunakan kehadiran orang ramai itu dengan mendoa laknat supaya kerajaan jatuh. Ya? Dengan Tuhan pun kamu nak berbohong. Kamu nak mengatakan dengan Tuhan bahawa kerajaan yang ada hari ini adalah lebih zalim daripada kerajaan kami. Kamu nak bagi tahu Tuhan bahawa kerajaan yang ada hari ini lebih menyakau daripada kami. Apakah kamu nak ingat Tuhan tak tahu? Semua benda kamu nak jual. Nak cerita dengan Tuhan betapa kerajaan hari ini teruk daripada kerajaan kamu. Sebab itu bagi banyak kamu berdoa, lagi banyak orang menyokong kerajaan perpaduan. Itu pun masih lagi tak sedar diri. Apa lagi yang kamu nak jual sekarang? Tak ada apa lagi yang tak perlu, yang tidak kamu jual. Ya? Kaum kamu jual, agama kamu jual. Malaikat-malaikat tu pun kamu nak sibukkan dia dengan politik kamu. Nak kaitkan dengan malaikat. Malaikat akan turun mengundi kita. Malaikat kata, banyak kerja lain aku, ya Allah utuskan aku. Malaikat yang menyampaikan wahyu, Jibril, malaikat Israel mengambil nyawa, yang malaikat menurunkan hujan. Banyak lagi amanah yang Tuhan bagi ke pekerja malaikat. Tak ada masa nak layan kau lebay, malaikat nak mengundi untuk kamu. Tak ada masa dia nak berbaris, malaikat ni nak celup jari tangan dia nak pergi baris mengundi kamu. Tu usah jual lah. Berusaha, jangan harapkan malaikat undi kamu. Berusaha, berkempen dengan cara baik. Dapatkan sokongan Melayu. Dapatkan sokongan bukan Melayu. Dapatkan sokongan orang Islam. Dapatkan sokongan bukan Islam. Itu cara kita berpolitik.
Kalau berpolitik asyik main kaum Melayu dan burukkan kaum lain, sampai bila kamu nak menang pilihan raya? Nak betul kalau serius nak jadi kerajaan, kalau serius nak jadi pemerintah, kena berbaik dengan semua orang. Suka tak suka, kena berbaik. Tunjuk akhlak yang baik. Ini kamu tunjuk akhlak yang buruk. Memfitnah orang. Pandang serong pada kaum lain. Pandang serong pada DAP, Cina dan sebagainya. Tapi nak menang pilihan raya, betul mengadu dengan Tuhan. Lepas tu nak yakin penyokong, jangan bimbang. Kita walaupun kita tidak ada kekuatan, walaupun kita negeri itu kuat, tapi kalau Tuhan nak tolong, Tuhan tolong. Malaikat akan turun mengundi kita. Nak tipu penyokong. Penyokong berbangang, tipu. Termakan. Saya stop sekat ini, ada kawan nak naik? Silakan. Siapa naik boleh request? Tak naik lagi. Assalamualaikum. Buka mic. Hello. Hello. Kenapa lain dialog ke? Mariam Taib. Mariam Taib. Mariam Taib. Assalamualaikum. Malam. Ada apa nak cakap? Ada apa? Saya ni tak cakap apa. Cuma saya tanya kan kenapa TikTok saya ni ada nama Mariam Taib. Tak apalah kalau pelik itu mungkin tak tahulah, saya turunkan dia. Pasal dia pelik kenapa nama TikTok dia Mariam Taib. Jadi saya nak kena jawab soalan itu. Masalah sikit lah. Kan? Anak dia ke daftar dia, suami dia daftar. Jadi soalan tu saya tak nak jawab lah itu. Itu masalah rumah tangga. Kenapa TikTok saya nama Mariam Taib? Jadi saya nak jawab susah lah. Takkan saya nak tuduh walaupun punya kerja kan. Itu fitnah pula kan. Jadi saya berlepas diri lah. Kita cuba terima kira panggilan orang lain. Macam radio, macam konti radio pula. Menerima panggilan orang lain. Okey, siapa nama ni? Murian. Murian. Kalau salah, maaf lah sebut nama. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya tanya Abang Wan, betul ke Donald Kennedy tu dah sokong PMX? Saya orang katalah, tapi saya tak percaya. Dan bagi saya tak ambil berat lah. Sama ada dia sokong atau tak sokong, tidak menambah dan tidak mengurang bagi saya. Sebab kita pun dah pernah kena, kita kalau boleh tak nak benda-benda ni berlaku lagi kan. Sebab dia ibarat anak-anak tau. Dia akan merosakkan daripada dalam. Tu yang kita tak nak benda ni terjadi. Dia sebenarnya bagi saya, yang tak boleh kita adalah menerima dia sebagai ahli parti, tak boleh. Tapi kalau dia menyokong di luar, bermakna kau sokong, bila masa kau boleh tarik, tak boleh kesan pada kita. Kecuali kita terima dia sebagai ahli parti. Itu bahaya. Bila kita terima dia sebagai ahli parti, bermakna dia berada dalam mesyuarat, dia dalam perbincangan. Tetapi selagi dia tidak berada dalam parti, dia cuma menyokong saja. Dia masih ahli parti bersatu. Tapi dia menyokong saja. Tak ada apa kita risaukan. Kalau dia tak sokong pun tak ada masalah. Kita yang ada hardcore kita, 148 itu hardcore kita. Kan? 148 itu hardcore kita. Yang 5-6 orang itu sebagai kalau ada menambah, tak ada pun tak mengurang. Jadi jangan bimbang yang itu. Maknanya jangan dia masuk parti cukup. Jangan terima dalam parti. Sebab dalam dia nak sokong ni pasal. Sebab dalam diorang punya tu tak masih nak edit tanding pertandingan Malaysia PLU tu diorang tak sign apa-apa dokumen untuk betul. Tu saya tahu. Anwar tahu sebab itu yang Syed Saddiq pun tarik sokongan pada kita. Pasal Syed Saddiq dia tak tandangan. Sebab tu macam yang dulu saya masuk live tu, kita kalau boleh tu pasti tu tadika pasti tu kerajaan buat satu usul kan. Kita kalau boleh kita buat tadika perpaduan daripada
pada bawah tu kita apa ni untuk hadis 40 tu kita boleh kira tak ada doktrin untuk apa lapisan muda-muda ni. Tak ada lah. Patutnya sebagai kerajaan patutnya fikir masa tu. Masa sekarang. Tak sekarang ni, pasti ni dia bawah PAS tau. Dia bukan bawah kerajaan. Dia satu, dia bawah PAS. Yang kita buat sekarang ni Tarikat Kemas. Tarikat Kemas bawah kerajaan dan Tarikat Kemas sekarang dah diperkenalkan tentang cilik hafaz Quran. Dah bermula tahun ni. Dan kita bermula tahun ni di Tarikat Kemas, cilik Al-Quran dan hadis 40 di sekolah-sekolah. Maknanya kita dah baru bermula. Tu lah saya cadangan situ. Lagi masa kat live ni dulu kan. Saya dah bawa banyak kali usul benda ni tapi diorang macam ni kan. Patutnya kita dah pasti ni yang buat tu. Pasti tak boleh. Kita tak kacau pasti. Pasal dia berdaftar atas parti. Tak, sebab dia kita tak boleh nak ganggu dia. Dia boleh doktrinkan orang, boleh jadikan budak nanti ekstrim tau. Hasut mak bapak pada untuk menyokong sebelah Betul. Biarkan jadi Cuma kita boleh kawal lah. Mana kita kena pantau kan. Kalau dia bawa ajaran-ajaran yang tak betul, ekstrim, situ boleh kita ambil tindakan lah. Tapi nak menutup pasti tak boleh lah. Cuma boleh pantau. Kena ada orang pantau. Patutnya kena fikir daripada tu lah lebih awal. Tidak lagi rosak masa akan datang dia anak muda yang untuk masa depan lagi kebanyakan pada perkauman. Saya setuju. Okey abang, terima kasih. Naik ke? Okey. Siapa lagi ni? Siti Khalijah. Assalamualaikum. Salam. Cakap pasal pasti ni, sebenarnya macam mana pun kita tukar silibus, sebenarnya kita kena tukar mengenai dengan cikgu yang mengajar tu bagi tahu kefahaman yang betul. Kalau saya lihat dalam TikTok lah, saya tak kata semua ustaz, saya ikut ceramah agama dalam TikTok. Tapi bila saya tengok habis mereka cakap-cakap macam pro kepada pembangkang. Jadi sebenarnya kalau bagi saya lah, kita kena perbetulkan tentang baca. Kan Allah terangkan apa-apa berselisih balik pada Quran. Beritahu sifat-sifat orang munafik, sifat-sifat orang yang soleh. Daripada situ orang tahulah siapa yang sebenarnya banyak sifat munafik. Kalau saya lihat semua ada belah pembangkang ni. Maksudnya daripada situ orang sedar, cikgu-cikgu pasti pun sedar. Jadi mereka ni ditipu. Kita kena beritahu macam tu lah bagi pandangan saya lah. Kerana kalau cikgu tak okey, bagilah silibus apa tu, dia akan ajak juga kepada pembangkang. Macam tu. Dan lagi satu saya nak beritahu jugalah, sebenarnya dalam Quran Allah dah terangkan, orang yang buat benda berdosa ni sebenarnya dia membinasakan diri dia. Walaupun kita nampak kalau dia berserban ke, berjubah ke, tapi kalau dia macam menutup ayat-ayat Allah, dia ambil ikut suka hati dia, akhirnya Allah tidak akan menolong sebenarnya. Walaupun mereka nak kata pimpinan ulama, bagi saya ulama suk lah, Allah tak akan menolong. Yang Allah naikkan ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana Allah terangkan sifat-sifat munafik ni suka putar belik, suka buat kucak-kacir. Allah tetap akan memenang urusan agama Allah. Siapa Allah menangkan? Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun orang musyrik tidak menyukainya. Macam itulah, wallahualam. Tentang guru pasti, macam saya jawab tadi lah, maknanya kita tidak boleh menentukan guru pasti pasal dia daftar atas PAS. Cuma kita sendiri kena selamatkan keluarga kita lah. Jangan kita hantar anak kita ke pasti. Dia ada taski bawah ABIM, dia panggil taski. Itu ABIM punya. Ataupun kemas, tarikat kemas kan. Ataupun tarikat swasta yang lain. Yang kita yakin tidak ada elemen memburuk-burukkan menggunakan agama untuk meracuni anak kita. Pilihan pada kita. Kalau kita nak kontrol, kerajaan nak kontrol guru-guru dia, tak boleh. Pasal dia daftar bawah PAS. Gaji dia pun kita boleh tetapkan. Sebab tu gaji dia bawah rendah. Gaji guru pasti ni. Kan? Dia tidak ada potong kali USP. Dia tak ada. Kerajaan tak boleh kata apa. Kan? Pasal dia bawah PAS. Cuma kita kena bantu diri kita. Jangan kita hantar. Kalau ramai tak hantar, akhirnya dia akan tutup. Itu aja. Atas kita. Kita kempen kepada orang, nak dapatkan anak kita ilmu agama yang betul dan tepat, jangan hantar ke pasti. Sebab dia akan diracuni dengan pemikiran-pemikiran politik. Kan? Gambar Anwar tak boleh gantung kat sekolah dia. Dia tak bagi anak-anak kita kenal siapa Perdana Menteri. Kan? Itu bahayanya. Bahayanya dia taksub sampai ke tahap itu. Sampai anak kita sekolah pasti tak kenal Anwar Ibrahim siapa Perdana Menteri. Sebab apa? Gambar dia diharamkan di sekolah-sekolah pasti. Kan? Dia tak gambar pemimpin dia. Jadi anak-anak kita akan kenal pemimpin dia saja.
Pilih parti politik. Jadi kita sendiri kena jauhkan diri. Kalau kerajaan nak ambil memang susah. Cuma kerajaan mungkin boleh pantau, kawal sehingga dapat bukti bahawa ada ajaran yang tak betul, mungkin tindakan boleh diambil lah. Kalau nak terus sekat tak boleh. Kan? Pasal dia dah lama wujud dan didaftarkan atas nama parti. Jadi kerajaan tidak boleh campur tangan lah. Kan? Okey, itu pandangan saya lah. Dan saya setuju lah tadi bahawa kita sendiri kena buat pilihan. Kalau kita nak anak kita dapat ilmu yang betul, hantar tempat yang betul. Kalau kita dah tahu dia macam tu, jangan hantar lah anak kita tu. Rosak pemikiran anak kita buat apa. Banyak lagi pilihan yang ada. Kan sekarang ni kemas pun dia tambah baik. Kan? Kita nak dalam sistem kemas pun nak mengajar anak supaya cilik Al-Quran. Sungguhnya budak kecil ni dah boleh menghafal sikit surah-surah pendek. Supaya mereka hafal. Kan? Kerana bila masuk sekolah pula, dia ada pula pengajian hadis 40. Imam Nawawi. Ini di antara pendekatan yang kerajaan buat. Jadi kita buat pilihan lah. Kita nak macam mana anak kita. Jadi kita sendiri, dah kalau ramai yang tak pergi, satu hari nanti dia tak boleh hidup. Itu aja. Kan? Okey, kita tengok kawan kita yang lain. Ada lagi yang naik ni. Kita ada Emma. Assalamualaikum Mama Wan. Dan Waalaikumsalam. tadi bercakap tentang tadika tu kan. Saya memang sangat terpanggil lah benda ni. Pertama sekali pilihan kita sebagai ibu bapa. Kita nak yang macam mana. Kalau ikutkan yang betul-betul pendidikan, asasnya tu adalah dengan moral. Maksudnya kita lihat asasnya. Kalau kita hantar, contohnya macam dekat pasti sekalipun, setakat ayat Al-Quran dengan menghafal. Sekarang ni ilmu banyak dihafal. Bukan untuk diterapkan nilai. Ini kena fahamkan betul-betul. Kita lebih susah hati kalau anak kita tak pandai membaca. Tapi kita tak pernah memilih bahan bacaan untuk anak kita. So bahan-bahan bacaan yang picisan semua banyak di pasaran. Jadi cuma sekarang ni saya menekankan dari sudut pendidikan. Dan saya berharaplah kepada Kementerian Pendidikan, contohnya pendaftaran tadika baik swasta maupun kerajaan. Benda ni dipastikan. Tenaga pengajar di tadika ni pun sangat penting. Kadang-kadang setakat dia ambil, bukanlah tak boleh. Bukan nak merendahkan orang yang lepasan SPM. Actually lepasan SPM ni pun ramai yang bagus. Kalau dia betul-betul faham tentang ilmu. Apa yang saya nak tekankan di sini? Mendidik, pendidikan, guru adalah satu tanggungjawab profesionalisme. Jadi maksudnya kau kena ada latihan pendidikan. Paling kurang kau kena faham. Apa tanggungjawab kau? Kau datang sekolah bukan untuk mengajar tapi untuk mendidik. Beza mengajar dengan mendidik. Mendidik ni kita akan melihat keberhasilan anak murid didik kita, anak didik kita. Tapi kalau mengajar sekadar kita ajar-ajar, you dapat tak dapat, dia tak ambil kira. Lagi satu, penerapan nilai dalam setiap apa yang diajarkan tu penting. Abang Wan tahu tak, kalau kita buat pendidikan, wajib belajar pendidikan moral. Wajib, moral, akhlak. Kalau kita dalam Islam ni lebih pada akhlak. Moral. Wajib ambil pendidikan moral. Tapi bila di sekolah, pendidikan moral ni nak Abang Wan tak dititik beratkan. Kalau belajar pun selepas habisnya peperiksaan. Sebab tu bila UPSR tak ada, saya mengharapkan pendidikan moral ni diambil kira balik. Pendidikan moral ni bukan untuk kita jawab soalan. Tapi kita lihat hasilnya. Saya nak menekankan di sini, bagaimana kita menilai anak kita. Kita kata anak kita pergi sekolah tu belajar. Bagaimana kita nak menilai? Proses pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran berlaku apabila ada berlakunya perubahan sikap. Bukan kita balik, kita dengar anak kita, wah anak saya pandai hafal surah ni. Bukan. Tapi sikap dia. Hari ni berapa ramai anak murid kita pandai baca Quran. Saya tengok. Tapi kita, bila anak murid kita bawa beg yang ada Al-Quran pun kita tak ajarkan adab-adab dengan Al-Quran. Letak Al-Quran dekat belakang, buntutkan dia. Sebab tu dulu pergi sekolah bawa Quran, saya tak berapa galak. Sebab itulah kita nak kena beradab, adab tu sendiri. Tidak diajarkan, penerapan nilai tu tak ada. Mengajar jangan sekadar ikut silibus. Betul kita seronok dengan anak kita, tapi kita kena beritahu. Hari ni kita ajar dia pandai baca Quran tapi dia tak takut Allah pun. Dia tak takut. Tauhid tu tak ada. Hari ni kita tengok. Katakan lebay ke apa ke.
Semua boleh cakap tentang agama. Adakah dia menyesatkan orang, dia tak rasa bersalah? Dia mengkafirkan orang, dia tak rasa bersalah. Kenapa? Sebab tak takut Tuhan. Bagi saya lah, benda ni, soal pendidikan ya Bawan, sangat-sangat penting dan kena tengok hala tuju. Kenapa? Kalau kita tengok di luar negara, orang yang mengajar sekolah-sekolah tadika ni bukan orang yang calang-calang. Jadi kena faham lah. Bukan sekadar ajar macam mana. Sebab saya tengok kan, macam contohnya macam anak saya kan, umur 4 tahun saya hantar Montessori. Maksudnya diorang belajar di tadika Cina. Anak diajarkan bagaimana masuk tandas, everything, excuse me, how are you, fine, I thank you, I am sorry. Tu semua kena ajarkan. Saya minta maaf, ini budak sekarang kadang-kadang. Susah sangat nak sebut minta maaf. Susah sangat nak mengakui kesalahan. Tak diajarkan benda-benda tu semua. Sebab tu dalam masyarakat akhirnya terlahirlah generasi yang rasa diri dia je yang betul. Sambung orang lain Bawan. Betul. Saya bagi jujuran. Jujuran? Buka mic jujuran. Jujuran tak bersedia lagi. Saya bagi Amiro. Amiro. Buka mic Amiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang ni dah 30 Januari Ya. Saya nak tengok juga kan apa live Papa Gumo tu, apa pula alasan dia untuk sebelum ni janji-janji dia tu. Saya tak jumpa pula dia punya TikTok dia. Dia beritahu itu hari, dia kata dah jadi dah, tapi pemimpin bersatu pula buat hal, dia kata. Oh. dia salahkan bersatu lah. Kan? Dia kata dah okey dah, plan cantik dah, dia kata kan. Agung dengan Mahathir ni dah plan cantik dah. Jadi pun pemimpin bersatu pula buat hal. Aku tak tahulah apa maksud dia. Mungkin dia tengok ada pemimpin bersatu yang mengalih sokongan daripada PMR kan. Sebab tu saya kata dia akan ada alasan macam mana pun. Sebab tu saya kata kalau masih lagi ada hajat, try lah Agung baru ni pula. Kan? Cubalah tengok macam mana Agung baru ni. Pergi hantar memorandum lagi ke. Cubalah try. Suruh Mahathir tu pergi jumpa Agung baru ni. Nak tengok. Itulah saya tengok diorang ni duk sebut yang kekal tenang. Saya tengok diorang yang gelabah tengok ni. Ini jujuran, dia kata dia tersilap tekan naik. So turun balik. Okey, tak apalah, saya turun balik dia. Kita bagi kepada siapa ni? Taksiah. Taksiah. Taksiah, buka mic. Mic dah buka tu. Cakap je. Dia pause pula. Okey, teruskan. Apa lagi? Siapa? Siti Khalijah ada apa lagi? Assalamualaikum. Kalau kita lihat kan sekarang ni kan, budak-budak diajar hafal Quran sampai 30 juzuk. Tapi kalau kita lihat apa yang mereka dapat, mereka hanya menghafal sedangkan mereka tidak memahami. Sedangkan dalam Al-Quran, ayat Quran diturunkan ialah untuk mengerti. Allah datangkan dalam bahasa Arab untuk kamu mengerti. Baca semestinya. Sepatutnya kerajaan buat bila dah menghafal. Sepatutnya keutamaan, kalau saya baca Yusuf Al-Qaradawi kan, keutamaan Al-Quran ialah bukan menghafal dulu. Memahami. Bila kita dah memahami, kita dah tahu beza antara benar dengan yang salah. Tapi yang jadi sekarang pasal hafal sampai tak tahu beza yang mana parti benar, yang mana parti salah. Itu sebenarnya target kita sebenarnya ialah faham Al-Quran tu. Itulah. Betul. Kalau kita faham Al-Quran, Tuhan tak suruh kita cari pemimpin yang maksum. Tuhan tahu manusia ada kelemahan, kekurangan. Tapi Tuhan cari yang terbaik. Kan? Cari yang terbaik. Takkan nak beza yang terbaik pun tak boleh. Kan? Mestilah ada kelemahan. Setiap manusia ada kelemahan. Kan? Di zaman pemerintah khalifah pun ditegur oleh rakyat dia. Oleh para sahabat. Walau khalifah dijamin syurga tu. Tapi masih lagi ditegur. Kan? Apatah lagi kita manusia biasa. Mestilah ada kelemahan-kelemahan dia. Tetapi kalau nak cari pemimpin, carilah pemimpin yang terbaik. Yang terbaik di kalangan kamu. Kita nak lantik imam solat pun kita cari yang terbaik. Yang sehat, yang bacaan dia bagus. Kan? Tak pasal lah dia rupa macam mana pun. Tak kisah. Tapi bacaan dia bagus. Dia punya akhlak dia macam mana, dia adab dia macam mana. Itu je nak jadi imam di kampung. Nak cari imam solat je pun. Apatah lagi nak cari pemimpin. Ini nak cari pemimpin yang kaki mencarut. Cari pemimpin yang kaki memfitnah orang. Yang cerita pasal benda dan kain orang. Macam mana akhlak kita memilih?
Sebab tu kadang-kadang bila naik pemimpin seperti ini, kita juga menanggung dosa sebab kita menaikkan dia. Kan dia naik sebab kita undi dia. Jadi bila dia apa yang dia tunjukkan itulah yang kita dapat saksikan sekarang ni bila dia jadi kerajaan. Bila dia jadi menteri besar, bila dia jadi Perdana Menteri, itu yang kita dapat sebab kita yang letak dia kat situ. Kan? Okey, kita bagi pada Firdaus. Assalamualaikum, Wan. Waalaikumsalam. Nak tanya hasil PRU 14 kan. Tun M kan dia janji 2 tahun, lepas tu dia Anwar jadi PM kan. Tapi sekarang Anwar dah jadi PM, mungkin jauh di sudut hati dia suka Anwar jadi PM. Ke macam mana? Kalau ikut logik dia macam tu lah kan. Kalau ikut logik, kalau dia betul ikhlas. Sebenarnya memang dia tidak ikhlas. Kalau dia ikhlas, dia dah serah dah jawatan. Kan, walaupun dalam perjanjian tu tidak ditetapkan tarikh tepat sebenarnya. Tapi perjanjian tu jelas. Iaitu apabila Anwar mendapat pengampunan agung dan apabila dibenarkan dia berpolitik kan, menang sebagai ahli parlimen, maka hendaklah diserah kepada Anwar Ibrahim. Tapi dia mesti jalan bagaimana dia tak mau serah. Kan, jadi Anwar pun dah betul ansur dengan dia. Kalau kita tengok dalam mesyuarat Majlis Presiden Perkhidmatan Harapan sebelum kerajaan tumbang, mesyuarat terakhir, Anwar dah bagi laluan seluas daripada Mahathir. Apabila Anwar mengatakan Tun teruslah jadi Perdana Menteri selepas APEC ke kan, dan sehingga Tun rasa Tun nak letak, Tun bagi tahu kami. Itu je Anwar letak syarat. Tun nak letak tu, Tun bagi tahu kami. Kami akan susun balik macam mana nak ambil alih kan. Anwar dah bagi laluan dah. Dah settle dah patutnya. Mana kau nak jadi Perdana Menteri, jadilah. Anwar dah malah nak kira dah 2 tahun. Anwar malah ambil tahu. Pasal tak nak berbalah dalam Perkhidmatan Harapan tu. Jadi Anwar bagi laluan. Tapi akhirnya apa dia buat? Dia letak juga jawatan. Dan Agong bagi tahu. Tengoklah wawancara Agong. Kan? Sebelum dia ni. Agong kata saya dah nasihat dia. Saya dah merayu dengan Tun jangan letak. Agong dah bagi tahu dengan Mahathir jangan letak. Sebab Agong tahu risiko dia. Waktu itu COVID baru melanda. COVID baru masuk. Dunia waktu itu tengah sibuk dengan COVID. Kita masih lagi nak berpolitik. Sebab tu Agong kata jangan letak. Tapi dia letak juga. Sebab apa dia letak juga? Dia tak nak Anwar. Kalau dia jadi Perdana Menteri di bawah Pakatan Harapan, dia terpaksa akur dengan perjanjian itu. Bermakna selepas dia mesti bagi Anwar. Jadi macam mana cara nak sekat Anwar? Kena tumbangkan dulu Pakatan Harapan, kerana wujudkan kerajaan baru yang dia jadi Perdana Menteri dan Anwar tidak boleh tuntut balik janji dia. Sebab kerajaan yang ada waktu itu bukan kerajaan Pakatan Harapan. Jadi Anwar tak boleh tuntut janji dia. Itu plan dia. Tapi akhirnya Muhyiddin mari tikam dia belakang, Muhyiddin sailang dia. Apa yang dia ada tak dapat, kata orang tua, yang dikejar tak dapat, yang dikedong keciciran. Itu yang berlaku pada Mahathir. Dan Muhyiddin ambil kesempatan. Ini kehebatan Muhyiddin lah. Kan? Dia ambil kesempatan. Dan dibantu oleh PAS juga, yang punya ahli parlimen yang ramai. Masa tu 18 orang. Bantu Muhyiddin untuk jadi Perdana Menteri. Dan Anwar lah orang yang paling betul ansur. Dalam mesyuarat Pakatan Harapan tu dah berbalah lah. Bergaduh lah. Kan? Dengan Syed Saddiq yang mempertahankan Mahathir. Azmin waktu itu, dia timbalan. Dia timbalan Presiden Perkeadilan. Azmin. Sepatutnya dia backup Anwar Ibrahim. Tak, apa yang berlaku? Azmin backup Mahathir. Sedangkan presiden dia tu, kan, orang nak angkat presiden jadi Perdana Menteri. Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Mengikut berjanji dia. Sepatutnya Azmin mempertahankan presiden. Tapi dia sebagai timbalan presiden, dia boleh bagi tahu, saya sokong supaya Mahathir terus jadi Perdana Menteri sampai PRU. Ini mula Azmin keluar. Dia timbalan presiden. Dia tak backup presiden dia backup Mahathir. Sama dengan Zuraida. Ini puak-puak ini yang akhirnya keluar dari parti. Pengkhianat ini. Dia sanggup khianat Anwar Ibrahim yang bagi kedudukan dia dalam parti, dapat jadi menteri besar, dapat jadi menteri ahli parlimen berapa lama. Kan? Tapi dia sanggup khianat Anwar. Dan akhirnya apa berlaku? Orang khianat akan dikhianati. Itu janji Tuhan. Dan yang menjatuhkan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri bukan PH. Yang menjatuhkan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri adalah UMNO. Kawan dia sendiri. Memang Tuhan atur macam itu. Engkau khianat orang, last sekali kau pun dikhianat oleh kawan kau. Itu pembalasan. Tu pelik tu kan. Dia letak jawatan, lepas tu dia letak nama dia sendiri kan. Bayangkanlah kalau dah Agong nasihat jangan letak, kan.
mana itulah peluang terbaik kamu untuk meneruskan jawatan kamu. Dia bagi alasan apa? Saya letak sebab Bersatu dah tolak saya. Bersatu yang tolak engkau tapi PH masih sokong kau. Oh. Bersatu tolak engkau tapi PH waktu itu masih sokong kau. Dan Agong pun sokong kau. Apa yang kau takut sangat? Kan? Waktu itu kalau kau terus jadi Perdana Menteri, aku rasa Muhyiddin nak tak mau terpaksa sokong balik lah. Kan? Tapi sebab engkau nak gunakan alasan. Sebab engkau nak jadi Perdana Menteri kali yang ketiga. Tetapi bukan di bawah PH, tetapi di bawah kerajaan Melayu konon-kononnya. Yang Haji Hadi sendiri, racun Mahathir. Haji Hadi mengaku, saya di antara mastermind langkah Sheraton. Saya jumpa Mahathir supaya tinggalkan parti keadilan dengan DAP. Kita bentuk kerjasama antara Parti Bersatu, UMNO, PAS, kita bentuk kerajaan Islam. Ini hasutan daripada Haji Hadi. Dan Mahathir akhirnya termakan. Last kali, bila nama dia naik kali yang kedua, UMNO pun tak sokong dia, PAS pun tak sokong dia, PH pun tak sokong dia. Dapatkan Muhyiddin. Tu sampai hari ni dia tak puas hati. Sebab tu sampai hari ni dia meroyan tu. Kan? Sebab orang yang dia paling benci, orang itu dah jadi Perdana Menteri sekarang. Maknanya kerja dia puluhan tahun, sia-sia je. Sia-sia je dia buat fitnah, sia-sia dia atur konspirasi, kan, buat dosa kering je. Apa hasil dia? Hasilnya Anwar tetap jadi Perdana Menteri juga. Ya. Apa ni dia boleh. Okey, ada lain lagi? Saya tak boleh lama. Emma, kalau ada lagi, last. Saya tak ada banyak laban, cuba mengharapkan kan. Saya menyerulah kepada guru, kepada ibu bapa pun, jangan terlalu berharap pada sekolah untuk pendidikan nilai anak-anak. Pantau anak-anak kita sebelum hantar anak-anak kita ke sekolah, terutamanya sekali foundation tu, tadika tu. Kadang-kadang di situlah terbentuknya tak seronoknya anak-anak ke sekolah. Saya dapati hari ni Abawan, bila saya dengan rumah ngaji saya, anak-anak murid saya ni jenis seronok datang belajar tau. Selalu ada yang mengeluh tak suka pergi sekolah, tak suka macam tu, macam ni. Maksudnya tak ada satu environment yang menjadikan macam kita dulu, sekolah tu lah tempat paling seronok. Paling seronok. Jadi kita ke arah lah, kita memperbaiki, maksudnya kepada ibu bapa nak hantar anak tadika. Bukan saya menghukum pasti, ada je pasti-pasti yang bagus, guru-guru pasti yang bagus, ada. Tapi katakanlah Bawan, okey, saya bagi satu contoh lah, bagi saya sikit masa. Seorang guru mengajarkan akhlak, tapi hari-hari puji Sanusi. Aku tak faham. Mana moralnya? Apa benda kau nak kata dia bagus, kau nak ajar itu ke yang kau rasa? Dan satu lagi kepada guru-guru, kalau ada guru-guru tadi kan, please jangan label murid kita. Jangan kata pergi tadika kemas menyanyi. Menyanyi itu adalah satu kaedah pembelajaran. Bukan menyanyi nak suruh jadi penyanyi, tak. Memudahkan kita menyampaikan ilmu, menarik minat belajar untuk belajar, seronok, happy. Hari ni murid-murid mau bercakap, tapi kita halang untuk dia bercakap sebab cikgu guna kuasa dia chalk and talk. Cikgu je boleh bercakap dalam kelas. Tak boleh lah macam tu. Jadi saya kata hari ni saya menyeru. Bukan nak salahkan pasti, bukan nak burukkan kemas, tak. Kemas setakat yang saya faham hari ni, kerajaan akan menaik taraf kepada ada pendidikan tahfiz di situ. Bagus sebenarnya kemasnya Bawan. Saya kata dari dulu saya suka cara dia sebab kaedah dia. Budak-budak seronok. Bukan sebab dia makan. Makan, menyanyi tu adalah daya tarikan anak-anak ke sekolah. Maksudnya dia happy pergi sekolah. Hari ni kalau kau paksa-paksa, betul dia menghafal Abang Wan satu ilmu. Tapi kalau dia tak dapat contoh lah, kita suruh macam solat kan, suruh anak. Kalau kita kena bagi faham, makin besar kita bagi. Kenapa kita kena solat? Sebab tu saya menyeru pada ibu bapa, jangan jadikan anak kita piala hanya untuk dibanggakan. Anak aku boleh hafal, umur 6 tahun hafal surah ni, surah ni, surah ni, surah ni. Janganlah. Tak perlu. Simpan sikit tu. Kalau dia dah hafal, kita tak dabur. Anak-anak tahu tak? Suratul As tu baca hari-hari, wal as. Tapi kita tak benar tak dabur kat anak kita. Nak jadi orang beriman ni anak-anak, kena bercakap yang baik, berbuat yang baik, sampaikan yang baik. Nak buat semua tu kena sabar. Hari ni remaja, anak-anak muda kurang kesabarannya. Jadi itulah tadi seruan saya kepada semua ibu bapa, pilihlah tempat belajar. Jangan sekadar tengok yurannya rendah, yurannya murah, yurannya lebih sikit. Yang ada duit kata nak bagi cari kat sekolah yang yurannya mahal. Tidak. Tengok silibus dia.
Sebab susah sikit. Kalau macam kat Selangor, kebanyakan pasti dia guna silibus daripada JAIS. Tapi cuma kaedah penyampaian tu yang kita tak boleh kawal. Dia menyampaikan tu macam mana. Jadi dari segi silibus mungkin betul, kita tengok buku semua betul, tapi kaedah penyampaian tu penting. Jadi ambil tahu sebagai ibu bapa, jangan kata anak aku pergi sekolah tak dapat apa, tak. Pantau apa anak kita belajar hari ni. Kalau tak cukup yang cikgu bagi input tu, kita tambah. Kalau tadi ajar tak cukup nilai, kita tambah nilai. Itulah pentingnya ibu bapa yang kena ada sedikit ilmu, insya-Allah. Terima kasih Abang Wan. Okey. Kita bagi Firdaus last. Apa ni? Kan Mahdi cakap Najib perompak kan. Mahdi cakap Najib perompak. Anwar cakap Mahdi yang perompak. Kan Najib dengan Mahdi tak ngam. Padahal dua-dua perompak. Kita nak tahu dia bompak tidak, biar mahkamah tentukan. Mahkamah dah adili Najib dan Mahdi belum diadili mahkamah. Kan? Jadi sekarang ni itu yang dia takut. Bila dia takut, dia sedia akan masuk di mahkamah. Bila dia masuk mahkamah, kalau dia dapati ada juga melakukan kesalahan, maka dia akan malu sendirilah. Kau mengatakan orang, kau pun sama. Jadi sekarang ni dia tidak masuk mahkamah, jadi dia boleh sedap bercakap. Pasal dia tidak masuk. Sebelum ini tidak ada Perdana Menteri yang nak siasat dia. Anwar Ibrahim dia yang memulakan sekarang ni, yang berani siasat Tun, yang berani siasat anak dia. Anwar je yang berani. Jadi sebab itu dia takut. Sebelum dia kena siasat, dia nak cuba jatuhkan Anwar. Itu aja. Kalau dia masuk besok, kalau dia ada terlibat, maka dia akan rasa malu sendiri. Engkau nak mengatakan orang, tapi engkau pun sama. Sesilap kau lagi banyak. Kan? Itu dia. Okey, kita bagi Siti Khalijah. Last. Betul lah cakap Kak Ima tu. Sebenarnya kita bukan hanya proud dengan anak-anak menghafal ayat Quran 30 juzuk. Tapi kalau kita tahu kan ada budak yang hafal tapi keluar pada Islam kerana tak faham apa yang mereka baca. Jadi kita kena tumpu kepada faham juga Al-Quran tu. Itu je lah nak cakap, insyaAllah. Okey. Saya pun dah nak end live. Lama juga live. Dan kawan-kawan mana yang free dia tengok live tu, Yani pun baru on saya rasa. Baru live. Jadi boleh masuk ke room dia lepas ni. Jadi kita teruslah ya dapatkan penerangan. Semalam pun saya masuk kat live PN kan, saya masuk juga. Kalau dia orang naik kan, saya naik lah. Berhujah. Tapi dia memang teruklah hujah dia orang kan. Bila tak dapat hujah, last sekali dia main isu tu lah. Isu lan seluar lan kain ni. Kan? Itu habis hujah lah tu. Kalau dia dah main isu tu, maknanya dah habis. Dia tak boleh nak jawab. Kan? Duk cerita pasal janji Anwar minyak turun. Itulah modal dia pun. Kan? Kita nak bagi tahu janji-janji manifesto ni. Sentiasa setiap kali pilihan raya, dia kan berubah. Mana ada manifesto dia berdulu sampai sekarang, kekal tak ada. Dia berubah pada keadaan ekonomi semasa, situasi semasa. Sebab itulah dulu kita pernah, Anwar pernah janji minyak turun. Betul? Adalah pilihan raya bila dulu? Kan? Pilihan raya 12 ke 13. Kemudian Anwar pernah janji pendidikan percuma. Betul? Pilihan raya bila tu? Tapi adakah benda tu ada dalam manifesto PRU 15? Tak ada. Sebab situasi dah berubah. Kan? Keadaan ekonomi macam mana? Jadi nak janji biar bergantung kepada keadaan waktu itu. Kita dengan anak kita pun macam tu. Waktu kita berjanji dengan anak kita, kalau kau lulus PSA ni, abah belikan basikal. Waktu itu kita ada bajet. Dan kita sediakan bajet untuk beli basikal baru dia. Kalau dia lulus, tiba-tiba dia tak lulus. Okey, tak lulus, tak ada lah. Kemudian bila dia masuk PSA sekali lagi di peringkat sekolah menengah contoh, dan dia lulus, dia tuntut balik. Dalam keadaan kita tidak mampu waktu itu. Apakah anak kita nak tuduh kita mungkin janji? Tak. Kita tak mungkin janji. Kan? Janji waktu itu dalam keadaan kemampuan waktu itu. Jadi sekarang ni itu yang Anwar buat. Apatah lagi kerajaan yang ada ini bukan kerajaan Pakatan Harapan sepenuhnya, bukan kerajaan Pakatan Harapan mutlak. Campur daripada Barisan Nasional, campur daripada JRS, GPN dan Warisan. Jadi kalau nak laksanakan manifesto, takkan Pakatan Harapan hanya nak melaksanakan manifesto kita saja. Bagaimana dengan manifesto Barisan Nasional? Bagaimana manifesto JRS? Jadi kena gabungkan semua manifesto. Mana manifesto yang sama-sama bersetuju, kita buat dulu. Kan? Antara kita bincang. Okey, yang ni setuju tak kau buat? Kita buat dulu yang itu. Jangan duk fikir manifesto kita saja. Sebab kita bentuk ni kerajaan perpaduan. Bukan kerajaan Pakatan Harapan secara mutlak. Itu kena ingat. Cuma Perdana Menteri saja daripada Pakatan Harapan. Tetapi kerajaan itu dibentuk kerajaan perpaduan. Jadi UMNO ada manifesto dia juga. Salah satunya tuntutan UMNO adalah tentang ekonomi Bumi Putera. Dan kita laksanakan, tak lama lagi kita ada persidangan ekonomi untuk Bumi Putera. Kan? Dan benda ini dilaksanakan oleh Anwar. Dan pendekatan Anwar apa dia? Dia tak bagi rasa kaum lain tersinggung dengan persidangan Bumi Putera ini. Anwar kata, kita panggil pemimpin kaum bangsa lain untuk hadir situ sekali.
supaya tidak ada syak wasangka. Dia tak mahu nanti kita buat satu persidangan ekonomi putera, kita nak mengambil semua hak untuk orang Melayu saja, sampai kaum lain tak ada langsung hak mereka. Jadi kita bagi mereka hadir supaya mereka mendengar apa yang kita bincang. Ini cara Anwar menjaga hati semua kaum. Tak ada syak wasangka, berburuk sangka dengan mana-mana parti. Ini secara Anwar pendekatan dia. Nama persidangan Bumi Putera, tapi bukan bermakna nak tolak semua orang lain. Orang lain boleh ambil bahagian, kan? Dan orang lain perlu tahu apa sebenarnya yang kita perjuangkan untuk Bumi Putera. Sebab ini benda ni terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan Hak. Ya, Bumi Putera itu ada hak, keistimewaan tu ada hak, dan kita perjuangkan, dan kaum lain kena faham di mana mereka perlu bertolak ansur. Kita juga kena bertolak ansur dengan mereka. Mereka juga ada hak sebagai rakyat Malaysia. Ini yang Anwar cuba buat. Dan tak boleh lah orang kata, oh mana ada manifesto PH. Sekarang ni kerajaan bukan kerajaan PH. Kan? Tapi apakah boleh buat? Boleh. Dengan cara kita berunding dengan beramai. Sebab masing-masing parti ada manifesto dia juga. Takkan Anwar nak buat manifesto PH saja. BN pun ada juga cita-cita dia. Ada juga dia punya perancangan dia. Jadi kita bincang. Kalau semua setuju, okey kita buat yang ini dulu. Ini cara dia. Okey? Dan saya rasa terima kasih setakat ini dulu. Kita boleh beralih ke room yang ni lah, kedengar kita dah live. Kemudian yang bagi gift, saya ucapkan ribuan terima kasih bagi mereka yang bagi gift kepada kawan kita dalam petak ni. Terima kasih yang naik atas petak. Terima kasih yang juga sempat bersama di room ini. Semoga kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.